Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kalian semua? Saya Sezali Ahmad, trainer ataupun coach freelance oil and gas. Okay, so apa yang kita nak belajar hari ni? Hari ni kita nak belajar berkenaan dengan langkah-langkah untuk join oil and gas tanpa pelajaran tinggi. Nak join oil and gas ni tak semestinya nak kena ada degree, diploma. Okay, nak kena ada apa? Nak kena belajar tinggi-tinggi, tak semestinya. Okay, sebenarnya orang yang dah ada SPM pun boleh join oil and gas. Orang tak ada SPM pun boleh join oil and gas. Okay, ada banyak cara sebab dalam oil and gas ni sangat-sangat meluas. So hari ni saya nak tunjuk kalian bagaimana untuk join oil and gas tanpa pelajaran tinggi. Okay, so sebelum tu saya nak kenalkan diri saya. Siapa saya? Okey, saya adalah Rozali bin Ahmad. Okey, saya berasal daripada Dungun, Terengganu. Saya orang Dungun. Okey, saya hanya ada SPM saya. Saya kerja dalam oil and gas ni, saya hanya menggunakan SPM saya sahaja. Okey, saya hanya ada SPM sahaja. Okey, dan saya mempunyai pengalaman lebih daripada 13 tahun dalam bidang oil and gas, freelance oil and gas. Okey, so ni adalah pas-pas oil and gas saya lah. Okey, okey, ni adalah pas-pas oil and gas saya. Ni pas-pas masa ni pas firewash. Yang ni pas work leader. Okey, yang ni pas masa PRR2, PFCE dekat GPP3 hari tu. Yang ni ada banyak lah pas-pas saya. Kerja dengan Samsung hari tu. Okey, ada banyak lah. Okey, ni antara pas yang terbaru lah. Yang ni masa KBC. Okey, yang ni dekat TABCFF. Okey, dengan server dynamic hari tu. Okey, so ni ada gambar-gambar kerja saya. Yang ni gambar tahun 2008, 2009 macam tu. Masa tu dekat GPP56. Okay, and then ni masa training firewash dengan Abdul Kadir, kawan saya, sahabat saya. And then ni dekat flare GPP3 ataupun GPP4. Okay, kalau kalian lalu dekat Ketek, kalian tengok menara tinggi yang ada api dekat atas tu. Saya pernah kerja dekat situ, atas tu. Okay, flare ni dia punya ketinggian 180 meter. Saya buat kerja atas tu. Saya tengok pemandangan ni, pengalaman yang saya takkan lupakan semasa saya kerja oil and gas lah. Pengalaman saya takkan lupakan. Okey, duduk atas tu tengok pemandangan yang cantik, boleh nampak tangki-tangki, boleh tengok kawasan Parker tu cantik, boleh tengok loji-loji yang lain dekat Parker tu. Sangat-sangat seronok dan pengalaman yang saya takkan lupakan. Okey, yang ni dekat PCFK tahun 2015 dengan Kadir juga. Okey, yang ni dekat GPP56. Okey, yang ni dekat GPP56 saya buat job confined space. Tengok beza tahun 2011 dengan 2017. 2011 kurus, mari 2017 semakin membesar. Sekarang 2021 dah semakin membesar lagi. Okey, so ni saya dekat JBK. Yang ni antara gambar terbaru saya lah. Okey, dekat TABSF. Yang ni saya dengan student saya. Student saya ni Norman. Dia belajar macam mana nak terlibat dalam bidang oil and gas ni. Dia join kelas online saya. And then bila dia join kelas online saya, dia belajar lah macam mana nak terlibat dalam bidang oil and gas ni. And then bila saya dapat job daripada company oil and gas. And then saya ambil dia orang, kutip dia orang. And then saya buat job praktikal bagi dia orang rasa untuk pertama kali join oil and gas ni macam mana. Okey, yang ni dengan student-student saya juga dekat TAMTBE Gebeng. Yang ni first turnaround with COVID-19 ni, turnaround yang mula-mula sekali yang ada yang pakai mask. Okey, jaga jarak apa semua, prosedur baru. Okey, yang ni gambar saya dekat TABSF juga, tengah-tengah rehat saya pun snap gambar. Okey, yang ni dekat PCFK saya dengan student-student saya juga. Okey, dia orang tengah kerja, saya pergi pantau, pergi tengok dia orang. Ada semi scale, ada firewash, ada work leader. Dan kalau kalian boleh pernah masuk dalam loji oil and gas, kalian tengok ada yang pakai stiker smart member tu, kebanyakan dia orang daripada student-student saya lah. Okey, so kita go through langkah-langkah untuk join oil and gas tanpa pelajaran tinggi. So saya akan tunjuk hari ni macam mana nak join oil and gas tanpa pelajaran tinggi. Okey, okey, dalam oil and gas kalau kita nak masuk, okey, saya akan explain dulu. Okey, logi oil and gas terbahagi kepada site construction, site fabrication, site onshore dengan site offshore. Okey, site fabrication ni site yang sama ada kilang yang baru membangun ataupun kilang yang dibuat dipasang komponen-komponen logi dekat situ. Dia site yang tak hidup. Okey, dia site yang tak hidup, yang tak ada prosesan. Dia sedang membina dekat situ. Tu site fabrication ataupun site construction. Site construction site yang baru membangun lah, logi onshore baru membangun. Tu dipanggil site construction juga. Lepas tu site onshore. Site onshore ni site yang dah proses lah dekat darat. Kalau dekat Parker ni ada apa? Ada ethylene, ada optimal, ada GPK, ada PPT, ada banyak site onshore. Okey, dekat Malaysia ni dekat Pengerang pun banyak, dekat Melaka pun banyak, dekat Sabah Sarawak pun banyak site onshore. Okey,
Yang ni site offshore. Offshore ni dekat laut lah. Okay, so kita akan go through. Offshore ni kebanyakan semua orang dah tahu. Offshore, sebut je offshore, memang dekat laut. Okay, and then saya akan explain. Okay, nak masuk dalam logi ni, dia kena ada lesen-lesen setiap. Okay, saya explain sekali lagi. Nak masuk dalam site-site ni, dia ada lesen. Okay, macam kita nak bawa kereta juga kan, kita nak kena ada lesen. Kenapa nak kena ada lesen? Sebab kita nak tahu apa bahaya dekat jalan raya, apa peraturan jalan raya, signboard ni apa, signboard tu apa. Sebab tu nak masuk site-site ni, dia kena ada lesen dia tersendiri. And then saya akan tunjuk macam mana nak dapatkan lesen tu lah. Okay, so kita go through dulu syarat-syarat untuk bekerja di site construction. Site construction saya bagi tahu tadi lah, site yang baru membangun, okey, ataupun site yang site fabrication yang dia orang pasang-pasang komponen and then dia orang bawa pergi dekat offshore. Tu site fabrication. Okey, kalau site baru membangun tu site construction. Kilang dia tak pernah running lagi. Tu site construction lah. Okey. Macam mana nak kerja dekat kilang site construction ni? Okey, nak kerja dekat site construction ni atau site fabrication, kena ada CIDB sahaja. Okay, ni dia punya rupa bentuk CIDB ni lah, kad CIDB. Okay, macam mana nak dapatkan kad CIDB ni? Senang je. Kalian boleh daftar dekat www.cidb.gov.my. Okay, masuk dekat situ, daftar dekat situ. Dan dia punya kad ni, dia macam lesen tau. Dia harga RM25 untuk 1 tahun. Okay, macam saya buat 5 tahun kan, habis 2025 kan, saya buat 5 tahun terus. Okey, bayar RM25 setiap 1 tahun. Sangat-sangat senang, sangat-sangat mudah je. Okey, ada benda ni dah boleh kerja di site construction. Ataupun selain daripada site oil and gas, ada juga site-site yang boleh kerja menggunakan CIDB ni, selain daripada site Petronas lah. Okey, ni adalah contoh site fabrication lah. Yang ni Sapura yang Sapura Fabrication Lumut punya. Okey, ni dia punya yak lah. Dia kena dalam yak. Yang ni saya bagi tahu tadi kan, dia buat komponen-komponen, dibuat dekat sini and then dia pergi hantar dekat offshore sana. Ni adalah site construction. Ramai sudut-sudut saya yang kerja dekat site Sapura ni, ramai sangat-sangat. Okey. Sorry Okey, ramai sudut-sudut saya yang kerja dekat sini, site fabrication ni. Okey, ni adalah contoh lah saya tunjuk. Okey, so kita go through lagi. Okey, ni site onshore. Site onshore ni macam saya bagi tahu tadi lah. Okey, site kilang yang sudah running, yang sudah proses. Okey, so apa yang anda perlu ada kalau nak kerja dekat site onshore ni? Okey, dekat onshore, kalau dekat pakai macam saya bagi tadi, ada Ethylene, ada Optimal, ada PPT, ada GPK, ada banyak site. Okey, macam mana nak kerja dekat site onshore ni? Site onshore yang kilang yang dah running ni, senang sahaja. Anda kena ada OJSP. Apa itu OJSP? OJSP ni adalah Oil and Gas Safety Passport. Ni rupa bentuk dia. Okey, bagaimana nak daftar OJSP ni? Macam mana nak dapatkan OJSP ni? Okey, anda boleh daftar dekat www.nayos.com.my. Okey, kos untuk OJSP ni RM265, include SST. Sekarang dah tak ada SST lah, 265 juga. Okay, and then training 1 hari, sekali makan dan ada exam. Okay, yang training ni sebelum COVID-19. Sekarang ni ada COVID-19, ada PKP dan sebagainya. Sekarang lagi senang, boleh training dekat rumah sahaja. Okay, training duduk dekat rumah, training, dan dia punya kos dia kos dia hanya RM212 sahaja. Masa ni kan 265 ni masa pergi training dekat sana. Sekarang ni lagi murah, RM212 sahaja, training dekat rumah. Tak perlu pergi training pun. Masa zaman saya dulu pergi ulang alik office. Masa zaman saya mula-mula dululah. Sekarang tahun-tahun lepas sebelum COVID-19, boleh daftar and then pergi training, daftar and pergi training. Sekarang lagi senang. Daftar dekat rumah, training dekat rumah, and then kita deal dengan in charge macam mana nak dapat kita punya OJSP lah, sama ada pergi ambil ataupun dia post dan sebagainya. Okay, yang post tu tak pasti, tapi kalau pergi pick up tu memang confirm lah. Tapi yang paling penting training dekat rumah sahaja. Duduk dekat rumah, training dekat rumah, and then jawab exam dekat rumah, and then terus dapat ni lah, pass OJSP ni. Okay, dan pass OJSP ni valid selama 3 tahun. Sekiranya tamat valid 3 tahun ni, kalian kena sambung. Okay, okay, dah tahu dah macam mana nak kerja site onshore ni. Nak kena ada OJSP sahaja. Sangat-sangat senang kan, sangat-sangat mudah. Okay, so ni gambar-gambar site onshore lah. Okay, ni masa TAMTBE saya, TAMTBE hari tu saya dengan student-student saya. Okey, yang ni TABFF. Okey, dia orang belajar dengan saya macam mana nak terlibat dalam oil and gas ni. Saya ajar dia orang apa semua, macam mana nak buat leader, macam mana nak buat fire wash. And then bila saya dapat job,
saya ambil dia orang untuk kerja dengan saya. And then ni saya bagi dia orang CJ lah. Okey, masa dia orang kerja dengan saya, praktik dengan saya. Untuk pengalaman pertama kali dia orang masuk dalam site, saya akan tunjuklah dia orang. Okey, helper buat apa, buat leader buat apa. Saya duduk dekat dalam site, saya akan tunjuk ajar dia. Okey. Sangat-sangat seronok lah, pengalaman yang tak lupakan. Kalau kalian nak tengok cerita-cerita dia orang, kalian boleh follow saya punya Facebook ataupun TikTok saya, Zali Ahmad, ataupun saya punya IG Ahmad Zali. Okey, sangat-sangat senang. Okey, so syarat-syarat untuk bekerja di offshore. Tadi onshore, ni offshore pula. Okey, dekat laut lah. Okey, apakah syarat untuk bekerja di offshore? Senang sahaja, anda perlu mempunyai sijil bauxite dan T-bauxite. Okey, yang paling penting dia punya tempat training tu approve daripada OPITO. OPITO ni di badan dunia lah. Okey, dia ada bauxite dan T-bauxite. Bauxite ni untuk seluruh dunia kecuali kawasan salji. Kalau T-bauxite ni kawasan Asia. Biasanya kalau orang kerja dekat Asia ni, biasanya dibuat T-bauxite lah, sebab T-bauxite lagi murah sikit. Okey, so contoh tempat yang anda boleh buat T-bauxite ni, kat mana nak buat? Okey, ni saya bagi contoh. Kalian boleh buat dekat TSTC, dekat Ranako, dekat School Offshore. Kalian boleh masuklah dekat website dia. Okey, website dia kalau dekat TSTC, www.mytstc.com. Kalian masuk dekat situ, kalian boleh telefon dia. Okey, saya nak buat bauxite ni, bila ada training, dia akan bagilah dekat situ. Just pakai telefon saja. Kalau macam OJSP dengan CIDB, kita register online. Okey, untuk offshore ni, untuk T-bauxite, dia pakai kontak saja. Kita deal dengan dia punya kerani lah. Okey, follow dia through apa yang kerani minta kita buat. Okey, dan dia punya bajet 1,200 hingga 2,200. 2,200 lebih ni bauxite lah. Okey, 1,200 ni T-bauxite. Okey, okey, T-bauxite murah saja. Okey, dalam 1,000 pun ada. Okey, mengikut apa, dia punya harga mengikut harga semasa dan promotion semasa. Kadang-kadang dekat Ranako buat promotion, kadang-kadang dekat TSTC buat promotion. Okey, bergantung kepada promotion daripada masa ke semasa lah. Okey, dia punya training 3 hari. Hari pertama teori, hari kedua firefighting punya training, hari ketiga berenang-berenang punya training. And then boleh dapat boleh dapat CJ, dan CJ dia valid 4 tahun. Boleh digunakan 4 tahun. Okey, so ni antara training lah. Okey, masa buat T-bauxite itu, ni firefighting hari yang kedua, ni hari yang ketiga. Ni adalah contoh sijil untuk ni lah T-bauxite. Okey, so okey, habis semua dah ada tiga-tiga tu. Okey, bagaimana kita nak dapat kerja setelah kita ada pass tersebut? Okey, senang sahaja. Okey, dalam oil and gas ni ada banyak position, ada firewash, ada boat leader, ada rigger, ada welder, dan banyak-banyak, ada banyak position. Tapi kalau kita hanya ada benda tadi, position apa yang kita boleh kerja? Kita hanya boleh bekerja sebagai helper dan semi skill saja. Okey, ada banyak lagi position lain macam storekeeper. Dia tak memerlukan helper dan semi skill. Dia tak perlu pun position sijil. Okey, macam storekeeper apa semua. Tak ada pun tak apa. Tapi yang confirm kalau tak ada sijil pun boleh kerja adalah helper dan semi skill. Ada benda tadi pun dah boleh kerja. Okey. So, okey, dah ada OJSP kan? Okey, kita baru ada OJSP, tapi kita belum ada lagi company yang ambil kita kerja. Okey, macam mana nak dapat kita company untuk dapat kerja? Bagaimana untuk saya dapat company untuk dapat kerja? Okey, anda boleh dapat job dalam grup oil and gas dekat WhatsApp, dekat Facebook, dekat Telegram. Okey, kalau contohnya anda ada OJSP, CIDB, anda nak cari job onshore, anda boleh cari dalam grup oil and gas. Sangat-sangat senang je. Okey, cari job helper, kalian apply lah dekat situ. Sangat-sangat senang. Okey, dah tahu dah macam mana cara untuk join oil and gas. Okey, sangat-sangat senang, sangat-sangat simple. Okey, so itu saja daripada saya. Okey, saya harap video ni sedikit membantu kalian tahulah sedikit bagaimana untuk terlibat dalam bidang oil and gas ni. Saya minta maaf sekiranya ada kekurangan daripada saya. Kalau kalian nak follow saya, boleh follow dekat Facebook saya. Facebook saya nama Zali Ahmad, ataupun kalian boleh follow TikTok saya Zali Ahmad juga, ataupun kalian boleh follow saya dekat IG saya Ahmad Zali, ataupun kami kerja projek oil and gas. Okey, so itu saja. Minta maaf sekiranya ada kekurangan daripada saya. Saya minta maaf kalau ada kesilapan dan sebagainya. Apa-apa kalian boleh follow dekat FB dan FB, TikTok dengan IG saya. Okey, so itu saja. Terima kasih dan Assalamualaikum. Saya doakan kalian semua sukses di dunia dan di akhirat. Bye bye.